Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Rawahu Tirmizi. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang selalu berulang alik ke masjid, hendaklah kamu bersaksi dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan mulia orang yang mari oleh alik masjid dah. Dan nak kali kita mari masjid ni seolah-olah kita naik bahtera menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dah. Alhamdulillah, apabila kita masuk masjid tu kita niat iktikaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh kita daripada parit neraka antara bumi dengan langit dah. Alhamdulillah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma tawattana rajulun muslimun al-masjidan lis-salati waz-zikri illa tabashbashallahu lahu kama yatabashbasu ahlul ghaibi bighaibihim idza qadima alaihim. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang menjadikan masjid sebagai tempat bersembahyang dan berzikir, Allah Subhanahu wa taala sangat mengembira dan menyukainya. Tuhan suka hamba yang suka mai masjid dah. Tuhan redha, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak bagi syurga bagi hamba yang suka mai masjid. Sebagaimana seorang yang telah lama ditinggalkan oleh seorang daripada ahli keluarga, tiba-tiba ia kembali mari cari keluarganya. Dan hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min rajulin kana yuwattinul masajida fashaghalahu amrun aw illah thumma ada ila ma kana illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasu ahlul ghaibi bighaibihim idza qadim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid selalu kemudian tidak dapat mendatanginya kerana sesuatu urusan uzur atau sakit, selepas itu ia datang semula ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala amat gembira dan menyukainya, sebagaimana satu keluarga yang telah ditinggalkan oleh seorang ahli keluarga tiba-tiba kembali. Alhamdulillah, apabila kita uzur dah, sakit dah, apabila kita mari masjid oleh ahli dah, maka Allah Subhanahu wa taala satu jaga
Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kebaikan dah, dan satu jaga Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa kita dah, ampun dosa kejahatan kita, dan satu jaga lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan derajat kita di dalam syurga nanti. Alhamdulillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال الله سبحانه وتعالى جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi masjid itu ada orang yang mencintainya. Para malaikat duduk bersama mereka. Jika mereka tidak datang, malaikat mencari mereka. Dan jika mereka sakit, malaikat menganjung mereka. Jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Orang yang sentiasa duduk dalam masjid akan memperolehi 3 perkara. Pertamanya, kawan yang boleh diambil manfaat. Yang keduanya, kata-kata yang mengandung hikmat atau 3 rahmat yang selalu dihadapkan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bi bina'il masajidi fid duri wa amara biha an tunattafa wa tutayyaba. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda memerintahkan orang ramai di kampung supaya membina masjid, menjaga kebersihan masjid dan memasang bau-bauan di masjid. Kita mai masjid ni kita bersih dah. Allah Subhanahu Wa Taala suka apa yang suka bersih masjid dan bubuhai bau dah. Dan hadis yang terakhir, an Anas radhiyallahu anhu annam anna imra'atan kanat talqutu fazamis minal masajidi fatuwfiyat falam yu'zanu nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لكم ميت فآذنوني. وصلى عليها وقال إني رأيتها في الجنة تلقط قذى من المساجد. Dari Anas menceritakan bahawa Nabi SAW bahawa orang wanita selalu membersihkan sampah di masjid telah meninggal dunia. Baginda Rasulullah SAW telah diberitanya di waktu di kebuminya. Baginda SAW datang lalu bersabda, apabila meninggal dunia salah seorang daripada kamu, beritahu aku. Lantas Nabi SAW mengembahingi jenazahnya dan bersabda, sesungguhnya aku melihat dia berada di dalam syurga kerana ia selalu membersih kotoran-kotoran di masjid. Alhamdulillah. Ada seorang wanita apabila mati dah, maka Rasulullah kata kepada para sahabat, wahai para sahabat, ni seorang wanita dah yang suka cuci masjid, suka cuci dah, bersih dah bilik air, suka cuci nyapu dah di masjid dah. Maka seorang perempuan ni ahli syurga dah.
Nabi SAW royak kepada para sahabat. Maka kita dengar hadis Nabi sikit banyak dah. Maka kita pakat-pakat usaha dah. Apabila kita duduk masjid ni, Tuhan akan jadi tenang hati kita dah. Ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Banyaklah kita duduk dalam masjid, kita zikir, baca Al-Quran dah, selawat, tasbih dah, istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rahmat kepada kita dah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.